Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dengan Cikgu Hashim dalam mata pelajaran RBT. Okey, kita masih lagi di bab 1. Okey, tapi kita di subtopik yang terakhir untuk bab 1, iaitu 1.1.7. Tajuk kita hari ini ialah membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Okey, tajuk 1.17 ini adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada topik-topik kita yang sebelumnya, iaitu kita mahu membuat penambahbaikan kepada produk mekatronik sedia ada di pasaran, iaitu kereta kawalan jauh. Okey, berdasarkan daripada penambahbaikan yang kita telah buat pada kelas-kelas yang sebelumnya. Okey, cikgu tunjuk dulu. Penambahbaikan yang kita buat, kita fokus kepada penambahan 4 komponen, iaitu LDR. Yang pertama LDR, yang kedua lampu LED, yang ketiga penderia inframerah, dan yang keempat pembas. Okey, berdasarkan kepada penambahbaikan yang kita buat pada kelas yang sebelumnya. Okey, LDR dia nak mengesan tahap pencahayaan, dan kemudian bila dimasuk tempat yang gelap, dia kesan tahap pencahayaan, automatik dia akan mengeluarkan lampu. Mengeluarkan apa kelas? Mengeluarkan lampu. Okey, jadi supaya kita boleh bermain di tempat yang gelap. Okey, kemudian lagi 2 komponen ialah penderia inframerah dan juga pembas. Okey, kita letakkan pembas. Fungsi pembas adalah untuk mengesan halangan. Okey, dia kesan halangan dekat depan, kemudian dia terus hantar isyarat. Okey, supaya pembas mengeluarkan bunyi, dan dalam masa yang sama kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik. Inilah penambahbaikan yang kita telah bincangkan dan cadangkan pada kelas yang sebelumnya. Okey, hari ini dalam tajuk 1.17 ini kita nak buat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Apa yang kita ubah suai? Yang keempat-empat komponen yang kita tambah di dalam kelas yang sebelumnya. Okey. Jadi dekat sini kita tengok penilaian kefungsian merupakan perkara yang penting untuk membuat pertimbangan terhadap hasil penambahbaikan yang telah dilakukan terhadap produk. Cikgu ulang sekali lagi. Penilaian kefungsian, okey, tujuannya adalah untuk membuat pertimbangan terhadap hasil penambahbaikan yang telah dilakukan terhadap produk. Okey, kita nak tengok sama ada penambahbaikan yang kita buat tu memberi hasil ataupun tidak memberikan hasil kepada kita. Okey. Apa penilaian yang kita buat? Kita mesti buat menggunakan ujian parameter. Kita mesti buat guna ujian parameter untuk menilai kefungsian produk. Okey, kita guna ujian parameter. Ujian parameter ni bermaksud ialah ujian pengukuran. Okey, macam mana kita nak ukur dia? Okey, kita nak menilai keberkesanan penambahbaikan pada reka bentuk kereta kawalan jauh terhadap fungsinya. Okey, jadi berdasarkan awak boleh tengok, okey, contoh dekat gambar foto 1.11 ini. Okey, tengok dia tunjuk dekat bahagian hadapan ni. Okey, bahagian hadapan ni. Okey, inilah kita punya penderia inframerah. Okey, apa fungsi penderia inframerah? Mengesan halangan. Okey, tengok apa yang berlaku. Gambar foto 1.1 menunjukkan contoh pengujian yang dilakukan terhadap kereta kawalan jauh
yang ditambah baik kefungsiannya tanpa mengubah fungsi asal kereta tersebut. Okey, dia kata ujian parameter dilakukan bagi menilai kemampuan kereta kawalan jauh untuk berhenti dan mengeluarkan bunyi secara automatik apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Ni cikgu gariskan. Ujian parameter dilakukan bagi menilai kemampuan kereta kawalan jauh untuk berhenti dan mengeluarkan bunyi secara automatik apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Dia ada dua. Okay, jadi pendera inframerah tu, yang pertama dia akan mengeluarkan bunyi. Ni yang cikgu bulat dengan biru ni. Ini ialah pembas. Okey. Pertama dia akan keluarkan bunyi dan kedua kereta akan berhenti. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, selain tu kita juga buat ujian yang kedua, kita tengok kemampuan LED menyala apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. Ada dua. Kalau kita tengok pun dalam kelas yang lepas kita dah tentukan dekat bahagian hadapan ini juga kita letak satu lagi, iaitu kita punya LDR, perintang peka cahaya, dan juga kita letak LED. Okey. Mari kita lihat lagi, cikgu sambung lagi kepada jadual 1.4. Okey, ini keputusan pengujian yang kita dapat berdasarkan ujian yang kita lakukan. Okey. Jenis ujian, awak kena ingat jenis ujian kita panggil sebagai ujian kefungsian. Okey, sebab apa? Kita nak menguji fungsi komponen yang kita tambah, sama ada berfungsi ataupun tidak berfungsi. Okey, awak kena ingat LED dengan LDR dan penderia inframerah dan juga pembas. Itu gabungan dia. LDR dan LED, pendera inframerah dan pembas. Okey. Kan cikgu sebut tadi ujian parameter. Apa maksud parameter? Pengukuran. Macam mana kita ukur dia? Okey. Untuk LDR, kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang gelap bagi menguji kefungsian lampu LED. Kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang gelap bagi menguji kefungsian LED. Maksudnya mula-mula kita main kereta tu dekat tempat yang cerah. Kemudian kita gerakkan dia pergi dalam bilik yang gelap. Dan kita tengok apakah keputusan yang kita perolehi. Kita berdasarkan kepada ujian yang kita lakukan, kita mendapat keputusan lampu LED berfungsi apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. Maksudnya kita gerakkan kereta tu daripada tempat yang cerah pergi tempat gelap. Di tempat gelap terus lampu menyala. Dan bila kereta tu keluar balik pergi tempat yang cerah, lampu terpadam. Maksudnya kita punya ujian kefungsian untuk LED dan LDR berjaya. Okey. Yang kedua, penderia inframerah dan juga pembas. Okey. Parameter yang kita lakukan, okey, pengukuran yang kita lakukan ialah kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang mempunyai halangan. Okey, mungkin kereta tu daripada tempat yang luas kita gerakkan pergi ke meja ataupun kita gerakkan pergi ke dinding. Okey, tujuannya kita nak tengok sama ada kita punya penderia inframerah boleh mengesan halangan ataupun tidak boleh mengesan halangan. Okey. Dan sepatutnya dalam ujian parameter tu bila dia jumpa halangan, okey, penderia inframerah terus akan mengesan halangan. Okey, dan apa yang akan berlaku selepas penderia inframerah mengesan halangan, pembas akan mengeluarkan bunyi dan kereta kawalan jauh akan berhenti dengan sendiri. Okey, kita buat ujian ni sebanyak 3 kali. Kita buat sebanyak 3 kali. Kenapa buat 3 kali? Sebab kita nak memastikan
bahawa kita punya keputusan ujian benar-benar sah dan boleh diterima. Kalau kita buat sekali je, mungkin kali kedua tak berjaya. Kita buat berulang-ulang kali. Sekurang-kurangnya 3 kali untuk pengesahan. Okey. Sekarang mari kita lihat apa keputusan yang kita perolehi. Okey, apabila kereta kawalan jauh, dia kesan halangan, dia berhenti. Keputusannya dia berhenti secara automatik dan mengeluarkan isyarat bunyi. Itu yang berlaku. Bila kita punya kereta kawalan jauh, kereta kawalan jauh tu dia bergerak dan kesan halangan, automatik dia berhenti dan mengeluarkan bunyi. Jadi berdasarkan kepada keputusan yang kita perolehi, membuktikan bahawa kita punya penambahbaikan telah pun berjaya. Okey, maksudnya pengubahsuaian kita telah pun berjaya. Okey. Cikgu sambung seterusnya, boleh tengok dekat ayat di bawah ni. Penilaian kefungsian reka bentuk kereta kawalan jauh yang telah diubah suai juga mengambil kira aspek pembangunan reka bentuk. Okey. Kita mesti tekankan aspek pembangunan reka bentuk. Okey, maksudnya mesti dia keupayaan produk tidak berubah, mempunyai nilai estetika dan keselamatan reka bentuk. Aspek pembangunan reka bentuk yang kita tekankan, keupayaan produk. Maksudnya kita tambah penambahkan tapi dia punya keupayaan asal, contoh kelajuan dia tidak berubah. Kalau kita tambah, baik letak lampu tapi kereta jadi perlahan, maknanya kita tetap dikira gagal. Kita tak mengubah, kita boleh, sebaiknya kita boleh meningkatkan keupayaan dia lagi. Okay, kedua, mempunyai nilai estetika, ada nilai sentimental yang boleh menarik perhatian orang. Dan yang ketiga, keselamatan reka bentuk. Okey. Jadi untuk tu awak perlu untuk buat penilaian dari tu, kita perlu tengok kepada senarai semak pengujian kereta kawalan jauh yang tak bersesuai. Okey, sekarang ni cikgu nak semua tengok kepada jadual 1.5. Okey. Kita nilai skor kita sama ada ya ataupun tidak. Okey, berdasarkan jadual ni, adakah reka bentuk produk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi? Okey, cikgu berbalik-balik. Masalah yang kita hadapi apa kelas? Masalah yang kita hadapi ialah kereta kawalan jauh kita mudah rosak apabila dia melanggar halangan. Jadi apabila kita dah buat kereta kawalan jauh tu akan kesan halangan dan berhenti sendiri, dan juga bila kita dalam gelap dia keluarkan lampu, jadi kita tidak melanggar halangan dan kereta tu juga selamat. Jadi kita telah menyelesaikan masalah, iaitu yang pertama tadi. Okey, iaitu kereta kawalan jauh mudah rosak. Ya. Adakah reka bentuk produk mempunyai kualiti yang baik? Okey, sepatutnya awak akan jawab yalah, sebab penambahbaikan kita buat tu dia selamat. Antara contohnya ialah kita buat pendawaian ataupun penyambungan litar yang tersusun, kemas, yang mana boleh mengelakkan berlakunya litar pintas ataupun boleh menyebabkan kejutan elektrik kepada orang yang memegang kita punya kereta kawalan jauh. Okey, yang ketiga, adakah reka bentuk produk selamat digunakan? Okey, dia sama juga macam yang kedua tadi. Reka bentuk tu selamat. Mungkin maksud selamat ni contohnya dia tidak mempunyai bahagian yang tajam yang boleh menyebabkan orang cedera. Mana selamat digunakan. Kemudian wayar disimpan di tempat yang sepatutnya, maknanya tersorok, maknanya tidak menyebabkan orang terkena genjatan elektrik. Yang keempat, adakah reka bentuk produk mempunyai bahagian yang tajam? Tak ada yang cikgu sebut tadi kan. Yang kelima, adakah adakah bahagian elektronik pada produk boleh membahayakan pengguna? Juga tidak, kita dah sorok elok-elok. Dan yang keenam, adakah reka bentuk produk boleh dihasilkan dengan kos yang efektif? Jawapannya ialah ya. Macam mana kita nak menghasilkan kos yang efektif? Kita membuat dalam kuantiti yang banyak. Okey, antara contohnya kita buat dalam kuantiti yang banyak, dia akan menjadikan kos yang efektif. Maksud kos yang efektif ni ialah kos yang murah. Maksud kos yang efektif ialah kos yang murah, bersesuaian dengan harga. Okey.
Maksudnya penambahbaikan yang kita buat tadi tu dah menyelesaikan kita punya masalah. Ya. Okey, kita ulang balik ya. Penambahbaikan yang pertama yang kita buat ialah kita meletakkan LDR untuk mengesan tahap pencahayaan, dan bila dia masuk tempat gelap, LED mengeluarkan cahaya. Dan penambahbaikan yang kedua yang kita buat ialah kita letakkan pendera inframerah untuk mengesan halangan. Dan apabila pendera inframerah mengesan halangan, automatik kereta akan berhenti dan mengeluarkan bunyi. Okey, tapi di sini ada lagi. Dia kata, apakah contoh cadangan lain untuk dia kata meningkatkan lagi ataupun penambahbaikan untuk kita punya kereta kawalan jauh. Okey, yang pertama, ni cikgu tanda ni, awak tengok. Meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan pergerakan isyarat tangan. Okey, sebagai contoh, cikgu rasa semua pun anak-anak murid cikgu ada handphone. Kita boleh ambil gambar guna beberapa cara. Yang pertama apa dia? Kita tekan button ambil gambar untuk gambar handphone ya. Yang kedua, kita boleh gunakan bunyi macam bunyi cis, gambar ambil. Dan yang ketiga, kita boleh juga menggunakan tapak tangan, palm. Gunakan tapak tangan kita nak ambil gambar. Okey, maknanya ada pelbagai kaedah boleh menggunakan penderia. Jadi, yang pertama ni dia kata meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan pergerakan isyarat tangan. Maksudnya mungkin kita letakkan penderia dekat kereta kawalan jauh tu untuk awak gerakkan dia. Gerak ke depan, ke kiri, ke kanan dan berhenti hanya menggunakan isyarat tangan. Okey, itu satu. Yang kedua, kelajuan kereta kawalan jauh boleh dikawal. Okey, kalau kita tengok, biasanya kereta kawalan jauh ni dia tak ada kawalan kelajuan. Itulah kelajuan permulaan, itu juga kelajuan akhir dia. Jadi kita boleh penambahkan supaya dia ada speed. Tempat yang perlu laju, contoh ruang yang kosong, kita laju. Tapi ruang yang sempit kita boleh gerak dengan perlahan-lahan. Okey, dan yang ketiga, meletakkan komponen, contohnya span di bahagian hadapan kereta kawalan jauh yang berfungsi sebagai penyerap hentakan. Okey, maksudnya di sini ialah kalau kita letak di keliling kereta kita tu dengan span, maksudnya bila dia langgar halangan, dia akan menyerap hentakan dan mengurangkan kerosakan pada kereta kawalan jauh. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada pagi ni. Cikgu ulang balik ya. Topik kita hari ni ialah 1.17, iaitu terlepas. Membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah sesuai. Okey, cikgu nak semua tengok kepada kita punya ni. Okey, jadual 1.4 ni. Okey, ni awak perlu hafal lah jadual 1.4 ni. Okey, kalau soalan tanya jenis ujian kefungsian, sebab kita nak menguji sama ada produk kita ataupun penambahbaikan kita berfungsi ataupun tidak berfungsi. Penambahbaikan kita ialah jenis komponen yang kita gunakan, LDR, LED, pendera inframerah dan juga pembas. Ujian parameter, bagaimanakah pengukuran dilakukan. Ujian parameter ialah bagaimanakah pengukuran ujian dilakukan. Okey, untuk LDR, LED, gerakkan kereta daripada tempat yang gelap, tempat yang cerah ke tempat yang gelap dan kemudian tempat cerah semula. Okey, dan ujian parameter untuk pendera inframerah dan pembas, gerakkan kereta pergi ke arah halangan. Okey, dan keputusan yang kita perolehi untuk LDR dan LED, kereta dekat tempat cerah tak keluarkan cahaya, masuk tempat yang gelap dia mengeluarkan cahaya, pergi semula tempat yang cerah dia tidak mengeluarkan cahaya. Maksudnya ujian kefungsian kita berjaya. Untuk pendera inframerah dan pembas, kita gerakkan kereta daripada kawasan yang lapang ke arah halangan. Dan apabila sampai dekat halangan, kereta kawalan jauh berhenti secara automatik dan mengeluarkan bunyi. Ini bermakna ujian kefungsian kita juga berjaya. Okey, kemudian walaupun dah berjaya, kita perlu tekankan aspek pembangunan reka bentuk dari sudut
keupayaan produk, nilai estetika dan keselamatan reka bentuk. Okey. Kemudian kita boleh buat senarai semak untuk pengujian ketika jauh kita sama ada mencapai tak semua kriteria yang kita mahukan. Dan yang terakhir dalam topik hari ini ialah apakah contoh penambahbaikan lain yang kita boleh lakukan. Yang pertama, kita meningkatkan kawalan dengan contohnya apa? Kita menggunakan isyarat tangan. Yang kedua, kita boleh buat kawalan kelajuan. Dan yang ketiga, kita letak komponen ataupun bahan yang lembut di sekeliling kereta kawalan jauh untuk menyerap hentakan bagi mengelakkan kerosakan kereta kawalan jauh. Okey. Dekat sini kita ada practice formative. Ni yang cikgu petakkan dengan warna merah ni. Okey, apa yang cikgu nak? Semua pelajar perlu buat latihan soalan di atas ni, buat dalam kita punya buku latihan. Okey, dah siap? Cikgu nak awak snap gambar dan hantar dalam grup WhatsApp. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.